Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Esa kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat sama-sama lagi pada pagi ini, petang ini, untuk menyambung sesi bootcamp kita ya. Sekali lagi, selamat datang ke bootcamp Semasa Rangkaian 2020 Anjuran Pihak Mampu. Terima kasih diucapkan kepada pihak mampu dan juga bersetia yang banyak bertugas lumus dalam menjadikan aktiviti ini. Terima kasih juga kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk membuat sedikit banyak knowledge sharing pada sesi booking pada hari ini. Pertamanya, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang tentang diri saya. Nama saya Muhammad Sani bin Isa, dan buat masa ini saya sedang melanjutkan pengajian di University of Leeds semenjak Oktober 2018. Sekarang ni bulan Oktober 2020, baru je menjadikan kaki masuk ke tahun ketiga pengajian di sini. Sedikit sejarah perkhidmatan, saya pernah berkhidmat di Mampu pada tahun 2011. Sebelum saya melanjutkan pelajaran pada peringkat Masters di UiTM Shah Alam pada 2013, dan setelah kembali ke perkhidmatan awam pada 2015, saya berkhidmat di Jabatan Akaunten Negara Putrajaya sebelum saya berhijrah ke sini pada tahun 2018. Di Leeds ini saya di bawah Institute of Communication and Power Network dalam School of Electronic and Electrical Engineering, dan pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tajuk berkenaan SDN, Preface and Hands-on. SDN ni bukan sedia berhad ni. SDN ni adalah Software Defined Network. Okey, tanpa melengahkan masa, saya teruskanlah dengan pembentangan slide ni ya. Slide pun tak banyak, mungkin dalam 18 slide je, masuk question and answer. So, saya akan try buat as simple as possible. Sebab saya rasa nak lebih fokus pada dia punya sesi hands on tu. Okay, apa itu SDN? SDN stands for Software Defined Network. Atau kalau kita translatekan secara word to word, ia bermakna rangkaian yang ditentukan oleh perisian. Jadi perisian yang akan menentukan apa yang dibuat oleh rangkaian berkenaan. Kenapa ia dipanggil SDN? Apakah advantages dan kebaikan yang kita boleh dapat daripada SDN ini? Saya akan cuba berkongsi setakat mana ilmu yang saya ada, dan seterusnya kita akan fokuskan pada part untuk bagaimana kita membangunkan satu simulasi rangkaian yang berasaskan SDN. Kalau orang fikir macam susah nak buat, tapi tak terlalu susah. Just a simple step. Okay, ini adalah contents yang akan saya cover pada pagi ini. Petang ini. Tak banyak, ada 6 topik je. Yang pertama saya akan mulakan dengan introduction of SDN, apa SDN, apa ciri-ciri dia. Yang kedua, kita akan imbas balik serba sedikit berkenaan dengan traditional network management yang mana banyak kita amalkan dan kita gunakan di jabatan di agensi kerajaan di Malaysia. Dan seterusnya kita akan teruskan ke topik yang ketiga, iaitu SDN network management itself. Apakah komponen-komponen yang ada dalam SDN network management, apakah kedudukan-kedudukan dia, dan kita akan cuba elaborate untuk kita faham secara mudah. Yang seterusnya, topik keempat, saya akan membentangkan berkenaan attack cases, contoh-contoh attack yang berlaku dalam rangkaian dan apa yang boleh dilaksanakan sekiranya kita menggunakan SDN as a solution untuk kita punya network management. Dan topik yang kelima, saya akan buat rangkuman ataupun kesimpulan ringkas apa yang telah dibentangkan.
Dan seterusnya kita akan fokuskan kepada hands on, mana saya akan tunjukkan step by step macam mana kita nak laksanakan instalasi precision yang terlibat, bagaimana kita nak membangunkan simulasi rangkaian SDN, dan kita boleh test. So kalau para peserta yang tengah mendengar sesi webinar ini boleh turut serta, sebab saya akan buat from A. Kita akan buka browser, kita akan install, kita akan download, kita akan install dan seterusnya. Walau bagaimanapun, kemungkinan besar pada peserta yang menyertai bootcamp ini mungkin tak dapat follow, mungkin terlampau laju atau apa, sebab kita ada masa dalam 1 jam sahaja. Sebab dia ada keperluan-keperluan asas yang kita kena buat. Kita kena ada install dia punya guest operating system dan sebagainya. Tapi saya akan cuba shortcut kan dan cut off benda-benda yang tak penting. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus ke tajuk pertama, iaitu introduction. Apakah itu SDN? Sebagaimana yang saya telah maklumkan pada awal tadi, SDN bermaksud Software Defined Network, atau secara translationnya rangkaian yang ditentukan oleh perisian, mana perisian yang akan menentukan apa yang dibuat oleh rangkaian berkenaan. Secara ringkasnya, SDN adalah satu pendekatan baru yang diguna pakai dalam pengurusan rangkaian, yang mana ia dapat memberikan kelebihan agility and flexibility dengan 3 ciri berikut ya. Yang pertama, enhanced programmability dan open interfaces. Kita tidak nafikan pengurusan rangkaian sedia ada, secara tradisional juga ada fungsi-fungsi programmability ini. Tetapi dengan adanya SDN, ia telah meningkatkan lagi level of agility untuk kita melaksanakan programmability pada peralatan rangkaian. Yang kedua adalah open interfaces. Inilah antara ciri utama dalam SDN, kerana kalau kita tengok pada rangkaian pada sedia ada, most manufacturer akan mengeluarkan peralatan masing-masing dan adalah berciri close. Maksudnya ia adalah proprietary dan khusus untuk brand itu sahaja. Dan apa yang ditekankan dalam SDN adalah open interfaces. Maknanya kita akan menggunakan protokol yang sama, interface yang sama, mana tak kira lah manufacturer mana pun yang keluarkan peralatan tu, mereka selalunya follow apakah standard yang telah dibangunkan. Ini bagi membolehkan ia bercirikan open dan boleh digunakan pakai oleh pengguna tanpa mengira apa-apa brand yang digunakan. Ciri yang kedua adalah disaggregation and abstraction. Okey, kalau tengok pada term disaggregation itu sendiri, ya kita pecah-pecahkan. Tapi jangan salah faham, itu kita pecahkan dalam router, dalam group router, firewall dalam group firewall, switch, bukan begitu. Disaggregation di sini bermaksud kita pisahkan peralatan rangkaian tu, kita pisahkan dia punya perkakasan satu grup, dia punya pengoperasian satu grup. Itu maksudkan disaggregation. Jadi kita kumpulkan dia punya sistem pengoperasian rangkaian dan kita grupkan sebagai tempat di mana kita akan follow dengan dia punya second ciri-ciri tu, abstraction. Maksudnya kita akan abstrakkan semua informasi dalam setiap peralatan rangkaian yang ada, kita akan aggregatekan pada satu controller yang akan memegang semua information yang ada dalam rangkaian. Okey, yang ketiga adalah centralization dan centralization of network control with real-time network visibility. Ini pun kalau kita tengok dah ada dalam rangkaian sedia ada, mana kita kena bangunkan kita punya network monitoring system, kita gunakan SNMP, kita gunakan SNMP untuk collect information dan untuk nampak keseluruhan rangkaian kita. Namun dalam SDN ia adalah built-in. Berbanding dengan tradisional, kita kena set up, kita kena configure secara manual benda tu. Tapi dalam SDN ia adalah bercirikan centralization. Maksudnya semua peralatan rangkaian
perlukan controller untuk berfungsi, dan dia perlu berkomunikasi antara peralatan dan juga controller yang part tengah tu untuk collect information dan sebagainya, dan secara tak langsung kita akan dapat network visibility tu secara real time, sebab every communication dia akan keep interacting antara satu sama lain. Okey, ini sedikit sebanyak berkenaan traditional network management. Kalau kita tengok kat dia punya penerangan tu, biasanya kita sebagai pentadbir rangkaian perlulah untuk configure banyak peralatan. Kita kena configure switch, kita kena configure router, firewall dan sebagainya bagi membolehkan kita laksanakan kerja-kerja seharian. Dan semua aktiviti yang kita buat ini, bila kita configure router, bila kita configure switch, bila kita configure firewall, ianya lebih kepada mesh action punya processing. Maksudnya kalau masuk satu paket dalam kita punya firewall, apa kita nak buat? Masuk dalam kita punya router, apa kita nak buat? Masuk dalam kita punya switch, apa kita kena buat? So kita kena configure masing-masing tu secara berasingan. Dia lebih pada apa? Mesh action. Maksudnya kalau paket masuk, apa perlu buat? Dan bila kita buat pengurusan rangkaian secara sedemikian, contohnya berlaku suatu perubahan besar. Contohnya ada agensi memohon untuk melaksanakan satu protokol baru, contohnya dalam agensi berkenaan, dan kita sebagai pentadbir rangkaian perlu configure setiap peralatan yang ada di sepanjang laluan untuk membolehkan permohonan tersebut dilaksanakan. Okey. Dan ia memerlukan banyak masa. Kita perlu configure setiap switch yang terlibat, mungkin kita kena create channel baru, port baru, routing baru dan sebagainya. Bayangkan kalau kita perlu configure mungkin dalam 10 switch contohnya. Satu switch mungkin 10 minit nak configure. 10 switch, kita perlukan spend banyak masa untuk configure setiap peralatan yang terlibat. Itu tak termasuk kalau peralatan tu berlainan brand lagi. Ini brand lain, ini model lain, ini cara lain, kaedah lain. Kita nak kena follow balik, nak kena rujuk balik kita punya panduan nak configure macam mana, dan ia agak membebankan kalau kita nak beban pada seseorang pentadbir rangkaian untuk buat semua sekali. Okey. Kalau tengok pada gambar rajah tu, pada gambar di sebelah tu, inilah ciri-ciri traditional network management yang mana kita sebagai pentadbir rangkaian akan berada di peringkat management, mana kita gunakan aplikasi untuk kita manage kita punya peralatan rangkaian, dan di dalam peralatan rangkaian berkenaan dia akan bundle sekali dia punya control dan dia punya data. Contohnya kita masuklah kita punya switch, kita configure routing semua, itu adalah part control. Dan data ni bila paket ataupun trafik masuk dalam peralatan tu, ke mana switch tu hantar paket pergi, itu adalah dia punya data yang terlibat dalam aliran network tu. Ini menunjukkan kita punya peralatan dia ada dua job scope dalam benda tu. Jadi kita kena configure dia punya control part, then dia kena laksanakan apa yang diperlukan dalam data part dia untuk dia laksanakan transaksi. Okey, kita akan tengok apakah perbezaan dengan SDN network. Okey, jangan tengok dia punya ayat lagi, tengok pada diagram dulu. Okey, diagram ni menunjukkan perbezaan antara SDN network management dan juga traditional network management. Apa yang membezanya adalah kita keluarkan control part tu, instead of letak pada switch ataupun peralatan rangkaian yang berada di bawah tu, kita keluarkan dia. Kita akan letak pada management part, mana kita combinekan management dan control di peringkat atasan. Dan peringkat bawah ni cuma ada data plane sahaja, data part sahaja. Mana switch ataupun apa-apa peralatan rangkaian yang berada di bawah tu, dia cuma tengok paket dan dia hantar, dia tak fikir apa. Apa yang telah kita setkan pada peringkat atas, kita push pada switch, dia akan laksanakan data part sahaja. Boleh faham perbezaan tu. Nampak macam confusing, tapi yang secara mudah faham, kita keluarkan kebolehupayaan peralatan rangkaian berkenaan untuk melaksanakan logik dalam peralatan tersebut. Kita keluarkan dia punya brain dia, letak ke atas, simpan ke atas. Mana setiap peralatan rangkaian dia tak ada brain tu sendiri, dia tak ada otak.
Dia cuma buat apa yang kita buat, kita arahkan sahaja. Berbeza yang lama, kita bagi brain kat dia, kita bagi intelligent, mana kita dah configure dalam tu routing dan sebagainya. Kalau paket masuk apa dia kena buat, dia kena drop dan sebagainya. Dia ada apa? Set of rules yang kita telah predefine dalam peralatan tu. Tapi untuk SDN, set of rules kita letak kat atas. Kita buat custom secara semua sekali, baru kita push ke semua punya peralatan. Itu beza dia punya apa? Dia punya architecture lah, tradisional dan juga SDN network management. Okey, dia punya term tu boleh baca lah. Dia ada 3 interfaces kalau untuk SDN. Dia ada management plane, dia ada control plane dan dia juga data plane. Saya akan explain secara detail lagi pada slide akan datang setiap plane berkenaan. Okey, sedikit sebanyak kalau kita cerita traditional network management, kita masuk pada SDN network management, kita dapat lari daripada threats and security yang terlibat dalam kedua-dua pengurusan rangkaian. Tak kira lah kita pakai network kita sebagai traditional ke, network kita sebagai SDN ke, kita akan tetap terdedah pada threat yang telah saya letak di sini. Secara umumnya ada 7 threats yang telah dikenal pasti dalam bidang SDN especially. Yang pertamanya adalah unauthorized access. Ini saya rasa dalam yang tradisional pun sama. Dia akan tetap ada unauthorized access, mana anasir luar boleh akses kita punya peralatan, boleh configure dan sebagainya. So apa yang perlu adalah SDN adalah kita kena pastikan kita punya peralatan yang berada dalam SDN ni dia tak mengganggu dan juga boleh diceroboh oleh anasir luar. Yang keduanya adalah data leakage. Sama juga kalau dalam tradisional pun dia akan berlaku data leakage, mana orang boleh skip kita punya paket sebab bila kita keluarkan balik. Ya. Bila kita Bapa nak lalu yang bila kita keluarkan dia punya brain of dia punya network equipment tu letak kat atas, dia akan melibatkan banyak transaksi ataupun communication. So transaksi ataupun communication ni lah yang boleh di tap oleh anasir luar untuk berlakunya data leakage. Yang ketiganya adalah data modification. Okey, kalau kita tengok pada slide sebelum tadi yang dia ada management plane, dia ada control plane, dia ada data plane. Data modification ni akan lebih melibatkan kepada peringkat management plane. Kerana management plane ni melibatkan banyak perisian yang telah dibangunkan, dan perisian ni boleh digunakan untuk akses ke punya rangkaian dan seterusnya create policy, create rules dan sebagainya. Contohnya kita menggunakan satu third party application untuk manage kita punya SDN network. Dan katakan ada loophole atau ada bug pada perisian berkenaan, mana user luar boleh menyalahgunakan untuk melaksanakan data modification. Okey, yang keempatnya adalah malicious ataupun compromise application, sama macam yang saya terangkan tadi. Yang kelima, denial of services. Ini agak penting kerana ia merupakan isu besar. Tak kira sama ada dalam rangkaian sedia ada ataupun rangkaian SDN. Mana kalau kita buat SDN pun dia tak semestinya akan boleh menghapuskan DOS attack ni. Banyak further action yang perlu kita buat. Yang seterusnya adalah configuration issue dan last adalah system level SDN security. Ini boleh search lah kalau configuration ni apa isu-isu berkaitan dengan rangkaian sedia ada, ia akan tetap memberi impak pada rangkaian SDN pada masa ini. Okey, ini adalah SDN plane yang telah saya terangkan tadi. Saya akan cuba elaborate. Dalam SDN kita ada 3 plane yang berlainan. Yang pertama adalah management plane. Management plane ni kalau kita tengok secara mudahnya aplikasi yang kita gunakan untuk manage kita punya network. Contohnya kita ada satu aplikasi A, kita kena login, kita kena buka, nampak list of kita punya switches, routers, firewall dan sebagainya. Itulah part management plane yang kita gunakan untuk akses kita punya
SDN environment. Yang keduanya adalah control plane. Control plane adalah dia punya centralized intelligence dia. Mana semua informasi rangkaian yang terdapat dalam kita punya network ni akan dikonsolidate dan dikumpul oleh control plane, dan dia akan berkomunikasi dengan management plane untuk pentadbiran rangkaian, create rules, create policy, buat perancangan dan sebagainya. Dan SDN plane yang ketiga adalah data plane. Data plane adalah yang paling rendah sekali, adalah plane yang terlibat untuk forwarding traffic. Contohnya bila switch terima paket, dia akan forwardkan paket tu ke mana, apakah arah yang terdapat dalam switch tu, dia perlu hantar ke mana paket-paket berkenaan. Okey, sedikit berkenaan dengan SDN features. Ini lebih kepada teori lah. Kalau kita dah nampak ada benda baru, pasti akan ada apa kelebihan dia. Kalau tidak, orang tak buat benda baru kan. Okey, yang pertama adalah dynamic flow control. Dynamic flow control ni sebab kita dah laksanakan disaggregation dan kita dah buat abstraction, kita dah collect semua information dalam switch. Bila kita laksanakan SDN ni, kita boleh buat flow control secara dinamik. Kerana kita di peringkat atasan, bila kita tengok kita punya dashboard tu, kita boleh buat secara on demand apa kita nak buat. Mana bukannya katakan kita nak buat, kita kena pergi ke setiap switch, tengok apa statistik dia, kena configure masing-masing pula. Ni kita boleh buat from the top level. Nampak keperluan baru, kita boleh add on dan kita boleh to deploy. Tak perlu nak masuk dalam switch, configure, command line dan sebagainya. Yang kedua adalah network wide visibility with centralized control. Ini samalah macam yang ciri-ciri yang saya terangkan tadi pada slide yang SDN introduction tu. Sebab kita dah, dia punya environment tu sendiri, mana setiap switch akan berkomunikasi dengan controller, dia akan bertukar maklumat dan sebagainya, dan secara langsung semua information yang kita dah dapat ini kita boleh gunakan untuk kita buat perancangan dan juga untuk kita kenal pasti kita punya network wide visibility tu macam mana, dekat ada jam kat mana ke, ada hiccup kat mana, kita boleh nampak from one single dashboard. Okay, features yang ketiga untuk SDN adalah network programmability. Ini pun sama juga macam yang first slide, second slide saya bertanggal tadi. Sebab bila kita dah buka dia punya ruang ataupun ada features baru, kerana kita boleh ambil kita punya network ni dan kita boleh pelbagaikan. Sebagai contoh, kalau kita ada phone sekarang ni, phone kita kalau ikut dulu just untuk call, untuk SMS, mungkin video call. Tapi sekarang ni dah kita boleh dah buat macam-macam punya phone. Kita boleh jadikan sebagai web server, kita boleh jadikan FTP server, kita boleh jadikan sebagai VPN server. So instead of the phone itself, kita dah boleh pelbagaikan dia punya functionality. Sama macam network. Dulu network kita just boleh buat untuk orang cucuk kabel, connect, dapat connection, boleh pergi internet dan sebagainya. Tapi kita dah boleh buat macam-macam. Kita dah boleh buat untuk load balancing, dan kita boleh buat policy rules, kita boleh buat grouping dan sebagainya. Dan bila kita dah keluarkan benda ni daripada switch itself, mana kita kena pergi ke switch, masuk dalam switch, configure sesuatu benda apa kita nak, kita keluarkan benda tu, letak peringkat atasan dekat bahagian dashboard, kita boleh pelbagai. Kita gunakan dalam SDN ni, instead of command line, macam dulu kita ada command line kan dia dah ada API, mana kita boleh gunakan API yang tersedia ada untuk kita pelbagaikan functionality of dia punya management punya application. Dan last kali dia punya featuresnya adalah simplified data plane. Simplified maksudnya di sini kita boleh uruskan rangkaian tu secara dengan lebih mudah. Contohnya dulu kalau kita nak tukar kita punya pada rangkaian, kita kena pastikan model atau brand kita gunakan kena bersesuaian atau compatible dengan apa yang kita pakai sekarang ni. Sebab kalau function tak sama, mungkin ada feature-feature yang tak jalan. Tapi dalam SDN,
sebab dia telah bercirikan open interface, mana semua manufacturer yang keluarkan device-device ni dia kena pakai a same standard. Maksudnya kalau kita pakai dekat switch ni pakai brand A, ini pakai brand B, pakai brand C, as long as dia support the same SDN nya protokol ataupun open flow tu, dia akan boleh berinteraksi satu sama lain. Mana dia lebih memudahkan kita punya management lah, tanpa kita perlu, contohnya kalau kita punya jabatan ada 5 model ataupun 5 brand yang kita gunakan, dan setiap brand tu berlainan kaedah konfigurasi, mana kita kena mahirkan dengan 5 cara. Kalau dengan SDN ni, letaklah brand apa pun, sama je konsep dia, sama je dia. Kita akan start daripada kita punya management plane, pergi ke control plane, kita akan pass ke switch, tak kira lah dia pakai brand apa pun. Okay, ini adalah dia punya heart of dia punya SDN, kita namakan SDN controller. Kalau kita nak faham secara mudah, mungkin dalam wifi lah, wifi kita ada banyak AP dan kita ada controller, sama konsep. Ini adalah SDN controller, mana dia adalah central entity dalam SDN berkenaan. Mana semua trafik yang lalu, contohnya ada trafik datang ke switch A. Switch A takkan nak buat apa dengan trafik tu. Dia perlu hantar ke controller untuk controller decide. Okay, untuk trafik ni kau kena hantar ke sekian, kena hantar sekian, baru controller akan push rules yang telah di-decide tu ke dalam switch. So next time bila paket yang sama sampai, switch dah tahu apa nak buat untuk paket berkenaan. So dia akan just pass through tanpa perlu tanya control lagi. Dan katakan untuk masa kemudiannya datang paket lain pula dan switch tak tahu apa nak buat, dia still akan kena tanya pada controller. Controller akan decide, okay ni nak buat macam mana, hantar ke mana, dia akan beritahu pada switch berkenaan untuk buat benda ni, dan switch akan simpan dia punya routing ni dalam dia punya flow table dia. Itu maksudnya switch punya intelligence ataupun dia punya otak yang tak ada. Sampai yang dia tak tahu, dia akan tanya controller. Controller decide, hantar kat dia. Dia akan buat kerja untuk penghantaran data sahaja. Okay, kalau in term of education, ada banyak SDN controller ni. Dalam brand A akan keluarkan controller sendiri, brand B akan keluarkan controller sendiri, dan ada juga pelbagai yang open source punya controller. Dan it depends, kadang-kadang ada yang lebih familiar dengan programming language Python, so dia kan lebih tends to use the Python based punya controller. Ada yang more suka pakai Java, so dia akan pergi kepada Java punya controller. It depends pada masing-masing, dan setiap function yang ada dalam controller ni adalah sama, cuma how advanced dia orang createkan dalam controller berkenaan. Okay, saya ada soalan kat sini. Mungkin kalau siapa-siapa yang biasa pakai atau pernah baca berkenaan SDN ni, boleh namakan apa 5 SDN controller yang tahu. Ada yang boleh bagi tahu ke? Ataupun semua dengar je? Open Daylight. Ya? Open Daylight. Open Daylight, okey. 1. Lagi 4. Ramai ni ada 6,000 orang tengah tengok kita punya live ni. Lagi 4 je. Ada lagi? Beacon. Okey, Beacon ada. Beacon dia Java base. Ada lagi 3? Dia orang tanya hadiah. Tanya hadiah? Oh, tak boleh bagi hadiah. Jauh sangat nak bagi hadiah ni. Tak apa, saya simpankan soalan tu, mana nanti boleh search lah apa SDN controller yang ada. Sebab kita pun tak ada banyak masa. Okey, contohnya kita ada Knox controller, kita ada Fox controller, kita ada Open Daylight, kita ada Floodlight, kita ada Ryu. Banyaklah, saya rasa lebih pada 10 controller yang ada. Cuma famous tak famous je lah benda controller ni. Okay, saya nak wrap up kot punya slide ni. Ada sikit lagi. Contoh-contoh attack cases yang pernah berlaku. Ini pada tahun 2018 berlaku DOS attack atas GitHub melalui port UDP 1211. Dan kalau kita tengok dia punya apa, amount of attack tu sangat tinggi, 1.35 terabyte. Masa-masa kalau attack PCM pun mungkin boleh collapse tu 1.35. Ini baru pada tahun 2018. Pada tahun 2020
Ini yang baru kes yang baru berlaku ni pada bulan Februari tu. Saya rasa dalam dekat 2.5 terabyte dia punya attack berlaku pada Amazon Web Services. Tapi tak apalah sebab yang kena attack ni semua agensi yang besar. Dia punya server-server, dia punya center tu bukan satu, dia ada banyak kan. Dia punya hacking tu mungkin tak memberi terlalu banyak impact lah. Tapi apa yang kita nampak bila kita tengok dalam DOS attack ni, kalau kita gantikan semua patah rangkaian kita yang sedia ada tradisional dengan yang SDN based pun, kita takkan dapat block ataupun kita dapat solve problem DOS attack ni. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh simplify kita punya in-term of management, dan banyak proposed solution yang telah banyak universiti lakukanlah untuk cuba solve DOS attack using SDN environment. Contohnya kalau tengok pada yang traditional punya network, kita punya contohnya kita ada pakai IPS, kita ada pakai IDS. Patah-patah ni lebih kepada pattern base. Contohnya kita kena setkanlah kita punya IPS tu pattern sekian-sekian, bawa blok, pattern sekian-sekian drop dan sebagainya. Dan apa yang kita lah banyak dibuat research dalam education adalah kita nak buat analyze user behavior. Dengan adanya information yang real time yang kita collect daripada switch bila SDN ni, kita boleh buat menggunakan artificial intelligence ataupun machine learning untuk kita learn the behavior of the traffic. Dan juga ada juga solution yang pakai based on detection on entropy dan juga flow state dan sebagainya lah. Dan dia masih dalam peringkat kajian lah, belum dibawa ke industri lagi. Few last slide. Conclusion, kalau kita tengok SDN ni dia bukannya one day nya project, sebab dia perlukan long time untuk kita implement. Sebab bagaimana kita tahu kalau patah rangkaian ni kalau kita sekali beli, kita tak tukar dalam 2-3 tahun. Kadang-kadang kita pakai sebab 10 tahun, 15 tahun, ada yang 20 tahun pun ada. Maksudnya rangkaian ni dia stabil. Bila kita pakai, kita maintain dia dulu, memang dia boleh pakai lama. Dan bila kita nak beranjak ke peralatan baru tu, kita akan lebih terikat dengan kita punya pelaksanaan yang sedia ada. Tapi kalau kita boleh ambil peluang lah bila kita ada option, bila kita ada budget, bila kita ada peluang untuk kita kembangkan, untuk kita gantikan rangkaian tu, seeloknya lah kita beranjak ke jenis yang baru macam SDN ni. Mungkin orang kata bila kita anjak ke benda yang baru ni, banyak benda yang tak jalan, banyak hiccup sana, hiccup sini. Itu adalah normal. Bila kita buat benda baru, banyak hiccup. Sama macam mana-mana agensi pun bila dia akan start yang baru, banyak benda yang perlu ditambah baik. Dan kita perlu hadapi benda tu, kena dapatkan experience, kena learn from mistake dan sebagainya. Saya punya slide untuk penerangan sampai ke conclusion. Selepas ni saya akan pergi kepada hands on. Dalam hands on ni inilah bentuk hands on yang saya akan buat pada petang ni. Kita akan first step, kita akan install virtualization. Untuk hands on saya akan gunakan Oracle VM sebagai virtualization. Okey, siapa-siapa peserta yang kalau yang belum ada boleh ikut sama, download, install. Dan kita akan try buat yang the first basic one. Dan kita akan gunakan guest operating system. Saya akan buat dua. Satu menggunakan Mininet VM image. Ini yang paling cepat. Dan kita download, kita betul pakai. Dan juga kita akan pakai yang full install Ubuntu. Tapi kalau kita nak buat yang full install Ubuntu ni, mungkin perlukan masa 1 jam kalau kita nak buat step by step dan sebagainya. Tapi saya dah buat dia punya image, so saya akan import saja image berkenaan. Dan kita akan bangunkan satu environment SDN menggunakan Mininet. Saya akan terangkan apa benda Mininet dan sebagainya. Kita akan gunakan satu controller, nama dia real controller. Kita akan pakai OVS, dia punya virtual switch.
dan programming yang terlibat dalam hands-on ni adalah Python. Okey, ini adalah rupa bentuk Oracle Virtual Box Manager. Kalau kita dah install nanti, kita akan nampak lah. Dia macam sama macam VMware lah. Bila kita install dalam kita punya PC, kita boleh buat secondary OS dalam kita punya komputer. Dan kita boleh boot dual boot punya operating system. Kita akan buat sekejap lagi. Okay, as of today, version yang terkini adalah 6.1.14. Kita akan go through dia punya site kejap lagi. Saya akan habiskan slide dulu ya. Okay, yang keduanya kita akan pakai Ubuntu. Tapi in term of today saya akan cover part installation dan sebagainya. Saya akan just import image yang dah ada. Dan yang seterusnya saya akan pakai View Controller as dia punya hands-on. View Controller ni dia based on Python. Ini kalau kita tengok dekat tengah-tengah ni dia punya diagram ni, bahagian biru gelap ni adalah melibatkan kita punya switch yang support SDN. Yang tengah-tengah ni adalah View SDN Framework, View Controller itself. Mana yang bahagian atas ni adalah application yang boleh dibangunkan. Mana untuk berkomunikasi dengan controller kita, mana mungkin kita ada dashboard yang boleh link dengan controller. Controller akan pass semua setting ataupun rules, policy yang telah ditentukan. Okay, question and answer. Answer. Kalau ada sebarang soalan, boleh kita startkan dengan sesi hands-on. Boleh tanya dulu. Kalau tidak, saya akan tutup slide ni. Saya akan go through, saya akan sharekan screen untuk buat kita punya sesi hands-on. Okay, berapa kos untuk implement SDN di agensi? Di agensi ya? Ya. Tengok agensi tu besar mana, apa peralatan diperlukan. Saya rasa ada a few agensi yang telah start migrate menggunakan SDN solution. Mana mungkin agensi yang bertanya tu boleh try refer kepada agensi yang telah melaksanakan. Saya rasa dia orang boleh share, bukan share dia detail. Mungkin share roughly berapa costing dia, berapa besar dia punya environment tu, kena boleh get dia punya cost ni lah. Saya tak boleh bagi figure exact berapa dia punya harga dan sebagainya. Saya ingat mampu ni pun ada pengalaman kot dia punya harga tu kan. Okay. Soalan kedua, SDN wujud dalam device controller ya? Dia boleh nampak chat lah? Saya tengah buka chat, tak nampak ke chat? Tak nampak chat ya? Saya dah klik dekat chat tapi dia kosong aja. Okay, let me read the question then. Okay. SDN ini wujud dalam device controller. Okay. Okay, dia more on controller application, firmware ataupun device boleh pasang dalam existing network. Okay, untuk kita laksanakan SDN ni, memang macam dia cakap dia macam dalam SDN controller. Tapi kalau kita ada SDN controller tapi tak ada device ataupun switch yang support SDN punya protokol, kita boleh buat juga. Contohnya kita ada switch yang kita beli 5 tahun sudah. Kita pakai traditional network sekarang ni, kita nak convert jadi SDN tak boleh. Dia kena ada protokol yang disupport dalam switch berkenaan. Baru kita boleh buat kita punya SDN environment. So, secara mudahnya, kalau kita pakai kita punya peralatan sedia ada, memang tak boleh. Melainkan peralatan kita tu jenis hybrid. Mana dia datang dulu memang dia ada option untuk dia cover. Kalau kita buat upgrade dia punya iOS tu, dia boleh cater untuk protokol yang kita perlukan, dia boleh buat. Tapi mostly tak banyak yang ada lah. Okay, berikut. Controller lebih kurang sama ke macam SD-WAN? SD-WAN biasanya di cloud kan? Betul. Kalau SD-WAN, dia lebih pada cloud base. Dia akan banyak pakai dengan virtualization dan sebagainya lah. Tapi kalau macam kita di agensi, kita peralatan tu dekat tempat kita. Mana kita tak banyak pakai yang SD-WAN punya. So dia agak berbeza dia punya penggunaan dan pendekatan tu, tapi konsepnya sama. Right. Next question, adakah SDN boleh ditafsirkan sebagai perubahan control plane dari layer hardware kepada layer aplikasi secara ringkas? Betul. Secara ringkas memang itulah maksud dia. Kita keluarkan dia punya control plane dalam
setiap peralatan tu kita keluarkan pergi ke management plane. Dan kita manage secara centralized untuk semua peralatan secara serentak. SDN Central Controller, dari segi efisiensi tu macam mana? Sebab kalau tradisional, setiap device control dia traffic, but SDN tu dah centralized. Dari segi kelajuan ada efek tak? In term of kelajuan, kalau kita pakai yang network sedia ada pun, kita still switch berkenaan, dia kena terima paket yang sama, dia kena fikir apa nak buat dalam switch tu pada paket tu sebelum dilaksanakan forwarding punya action. Dalam SDN pun sama juga, paket sampai, dia still akan forward paket yang sama, cuma in term dia punya intelligence, dia pegang dekat atas centralized. Mana dia tak ada pemikiran untuk buat benda apa. Dia tak tahu tanya controller. Dulu kita dah ada set of rules. Tapi set of rules katakan untuk 10 switch, mungkin ada 10 rules yang berlainan. Ini kan hantar ke tempat lain, hantar ke tempat lain dan sebagainya. Tapi in term of SDN, kita centralizekan, kita macam nampak one single connection benda tu. Bila kita push, dia akan nampak untuk semua sekali. Okay. Khairul Azrin tanya, sekiranya ada pelbagai provider controller manufacturer, adakah challenge yang sama dengan traditional network provider? Betul tak punya? Kena tanya terus Azrin, nak tanya terus, just on your mic. Saya cuba jawab lah ya. Okay, kalau tengok macam sekarang punya environment traditional, contohnya kita pakai brand A punya peralatan, dia ada controller sendiri, dia ada switch sendiri dan sebagainya. Of course, dia akan the full features akan datang dengan brand A yang sama. Kalau pakai dengan brand B campur dengan brand A, mungkin ada part yang jalan, ada part yang tak jalan sebab dia close punya interface, dia masing-masing punya protokol tersendiri. Tapi kalau untuk SDN, katakan kita main kita pakai brand A, kita pakai controller brand A, pakai switch pun brand A. Tapi mungkin katakan kita nak expand network kita tak perlu pakai switch brand A, kita boleh pakai switch brand B. Sebab dia akan ada standard yang sama. Kalau kita masukkan switch tu, dia akan talk on controller dan sebagainya sebab dia punya intelligence tu tak ada dalam switch. Switch just as a forwarding device sahaja. Okay, alright. And then ada soalan ni kat merge lah, yang 3 ni kat menjadi 1. Okay. So macam tadi cakap, SDN features kena ada dalam switch device sekarang tu baru boleh dia fungsi sebagai SDN, right? Macam kita nak guna IPv6 dulu, right? Betul. Yeah. And then sama juga macam mana kita nak tahu peralatan network sedia ada ni support SDN atau tidak? Okay, kita kena check dalam kita punya peralatan switch dia ada, adakah ia support open flow protocol. Okay. Kerana kita kena check dia punya manual peralatan yang kita gunakan, kita boleh check dengan provider kita, adakah ia support open flow protocol. Dan open flow ni pula dia ada banyak dia punya versi. Ada yang 1, ada 1.2, 1.3 dan sebagainya. Kita kena tengok adakah ia support open flow punya protokol. So soalan last, perbezaan SDN dengan open flow protokol. Okay, open flow adalah protokol yang digunakan dalam SDN. SDN itself adalah dia punya the whole environment. Dia dengan dia punya management plane dia, dengan control plane dia, data plane dia. Tapi kalau open flow itself adalah protokol yang digunakan antara controller dengan peralatan rangkaian. Contohnya kata kita nak berkomunikasi dengan web server, kita pakai port 80 kan, HTTP kan. Kalau untuk SDN, controller nak talk dengan peralatan rangkaian, dia akan pakai open flow protokol. Itulah protokol yang digunakan. Alright. Mana open flow ni adalah sebahagian daripada SDN itu sendiri. Okay, terima kasih. Itu aja. Boleh sambung hands on. Okay. Okay, saya akan buat simple hands on. Okay, untuk sesi hands on ni, first step kita perlu install kita punya virtualization. Cara mudah adalah kita buka kita punya browser. Saya akan try buat as fast as possible sebab tak banyak masa. Okay, kita pergi Google, kita just search dia Oracle VirtualBox. Dan kalau ada yang tengah tengok, mungkin nak try buat juga, boleh follow Oracle VirtualBox. Okay, ni adalah dia punya URL virtualbox.org. Okay, klik kat sini. Then kalau tengok kat sini dia adalah dia punya introduction dia apa semua. Dan kalau kita pergi kat screenshot ni,
Dia ada banyak lah, dia punya contoh-contoh, dia punya pelaksanaan. Contohnya dalam ni, dia gunakan Mac OS punya notebook. Dalam tu dia install VirtualBox dan dia ada Guest OS pakai Fedora. Yang ni dalam Linux, dia install VirtualBox dan dalam VirtualBox tu dia ada Linux lain pula dalam running dalam tu. Yang ketiga ni, kita install VirtualBox dalam Windows dan dalam VirtualBox tu pula kita install OpenSUSE. Ini yang kita akan buat yang ni, yang empat yang ketiga ni. Kita ada kita punya OS, main OS laptop kita pakai Windows, kita install VirtualBox dan kita akan install satu guest operating system dalam tu. Okay, so untuk download kita punya ni, kita just pilih ke download. Download sekejap je. Download dan pilih kita punya Windows host kat sini. VirtualBox 6.1.14. Pilih kat sini. Okay, save dia punya file. Okay, dalam 103 MB berkurang dia punya size. Okay, dalam saya punya laptop ni saya tak ada install lagi VirtualBox tu sebab saya nak buat from scratch, from start. Kita punya proses tu. Okay, sekarang ni saya dah download yang benda tu. Just buka. Adakah yang tengah try juga atau mau tengok aja? Okay, sini kita boleh pergi next. Ini standard lah. Sama je kalau install server mana-mana pun dalam Windows. Kita just next, next. Semua yang ambil yang default saja. Install. Okay, bila kita dah finish, dia akan terus buka kita punya VirtualBox. Inilah dia punya paparan VirtualBox Manager yang kita akan gunakan untuk hands-on pagi ni. Okay, saya nak try buat satu simulasi SDN. Untuk kita cuba bangunkan satu SDN, kita perlukan environment yang support SDN. Maksudnya kita kena ada controller, kita kena ada switch, kita kena host yang boleh kita buat. Dan untuk benda ni kita akan gunakan satu simulasi yang nama dia Mininet. Okey, Mininet ni macam orang pakai NS3 lah, dia macam untuk buat apa? Virtual device dalam tu. Tapi saya akan gunakan Mininet. Mana kita boleh create virtual network. Dan yang bagus ni kat sini adalah ia support SDN. Mana dia macam kat sini Mana kita boleh eksperimenkan Mininet ni menggunakan OpenFlow punya protokol dan SDN network system. So dia ada komponen controller, dia ada komponen switch, dia ada komponen host dan sebagainya. Okey, untuk kita mulakan kita punya hands on, kita klik pada download. Okey, dia ada 4 kaedah untuk kita gunakan kita punya Mininet ni. Saya akan buat 2 sahaja. Okey, yang first one yang paling mudah, yang paling cepat, kita akan pakai yang Mininet VM installation. Maksudnya Mininet sendiri dia dah buat dia punya VM. Mana kita dah download VM dia dan kita akan import VM ni masuk lagi kita punya VirtualBox. So klik dekat option 1 kat sini, download VM Mininet VM image dan klik pada link yang diberikan. Download GitHub bla 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 release. Okey, untuk VM image yang telah dibuatkan oleh Mininet ini, version digunakanlah Mininet version 2.2.2 adalah latest version. Namun kalau tengok dia punya release, dia punya image ni adalah pada tahun 2017, kena agak lama lah. Dan image yang digunakan adalah base kepada Ubuntu 14.04. Maksudnya Ubuntu version lama. Sekarang ni Ubuntu dah version 20, ni version 14, maksudnya agak jauh beza lah version tu. Tapi untuk memudahkan kita punya hands on untuk try simulate dia punya SDN, kita akan pakai yang ini lah. Ambil yang Mininet 2.2.2 dan Ubuntu server ni yang i386. Kalau siapa yang pakai 64-bit pakai AMD lah. Okey, Mininet 2.2.2. Size dia tak besar, dalam 500 MB je. Besar ke? Kecil ikut 500 MB. Okey, mungkin dalam 2 minit boleh siap kita boleh download file tu. Ya, tu ada soalan tadi, Unify bandwidth berapa? Unify? Unify tak ada kat sini. Ini kita pakai TalkTalk kat sini. Nama provider TalkTalk. Dia punya speed yang saya ambil tu dalam 67 MB. Okey. Sementara tunggu dia siap. Ini kita punya VirtualBox punya display. Kita ada button untuk import, kita ada button untuk export. Kalau katakan kita nak buat sendiri kita punya guest operating system, sebenarnya kita dah ada Windows, kita nak try pakai Linux for example, kita boleh pakai kat sini lah. Kita boleh klik new, klik snap, follow dia punya proses, kita kena ada dia punya installation CD dan sebagainya, kita boleh klik new. Tapi untuk hari ni saya akan import saja sebab kita dah download. Okey, sekarang file tu dah siap, kita dah download file ni.
So kalau kita buka dekat kita punya file ni, yang ini kita boleh extractkan dia. Dia akan dapat dalam nama macam ni, dalam folder zip. Okey, kita pergi kat kita punya virtual box, kita akan import. Klik import. Dan kita browse ke tempat kita dah telah download tadi, kita download dalam folder yang telah extract mininet ini. Yang ini ada administrasi dan dia akan ada satu image file. Nama dia mininet 2.2.2 bla 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 server i386. Okay, pilih yang ini, dan klik import. Dan klik next. Dan dia akan bagi tahu dia punya apa? Dia punya summary lah. Apa nama VM tu, apa OS dia, berapa CPU dia pakai, berapa RAM yang diperuntukkan untuk VM ni dan sebagainya. Okay, kita just klik import. Tak lama, dalam bawah seminit lah rasanya. Okay, done. Okay, apa kita telah buat dalam kita punya virtual box manager ni, kita telah ada satu lagi OS yang kita boleh run secara serentak yang kita punya window. Okay, untuk hands-on pada hari ni kita akan start dengan mininet ni. Kita akan startkan semua tu. Just klik start tu. Okay, apa yang telah dibuat oleh Oracle VM Virtual Manager ni, dia akan boot up kita punya guest operating system yang telah import sudah tadi, yang daripada image mininet tu. Okay, dia boot up pun tak lama, sekejap je. Okay, siap. Okay, sekarang kita dah telah on kita punya server untuk kita buat kita punya hands on. Okay, login untuk mininet. ID dia mininet. Masuk pun sama, mininet. Okay, bila kita dah login, sebab dia dah memang pre-build kita punya image ni untuk kita gunakan mininet, kita just run dia punya command je. Sudo mn. Mn tu short form for mininet. Dan kita enter. Okay, apa yang kita telah buat di sini adalah bila kita run command sudo mn ni, kita telah create satu network. Dan network tu ada controller. Dan dalam network tu juga ada dua host, H1, H2. Dan dia telah createkan satu switch nama S1. Dan S1 ni akan ada link dia connected dia. H1 akan connect ke switch 1, host 2 akan connect ke S1 di dia punya environment. So dah selesai kita punya simulasi pada pagi ini. Untuk membangunkan satu SDN environment. Okay. Apa yang kita telah buat? Kita telah buat satu SDN. Okay. Untuk check apa feature-feature yang ada yang kita boleh tengok dalam ni, kita boleh type hub. Okay, bila kita type hub, dia ada banyak lah list of command yang kita boleh type untuk kita tengok apa yang ada dalam kita punya environment. Contohnya kalau kita type nodes, N-O-D-E-S, enter, dia akan serahkan apa node yang ada dalam kita punya network. Pertama, dia ada CO. CO ni maksudnya controller. Sani, boleh besarkan skrin ni? Skrin ni besarkan? Font dan skrin ni besarkan? Ya. Kejap, saya kena tukar share lain kot ya. Ya. Okay, ni dia punya skrin lah. So saya ulang balik. Tadi saya exit dulu. Sorry. Saya exit dulu. Bila kita dah login dalam kita punya yang kita punya OS system yang kita import tadi, just type sudo mn. Mn ni stand for mininet. Ini kita nak bring up kita punya virtual environment tu. So by default dia akan create satu network yang berteraskan SDN. Dia ada controller, dia ada dia punya host dan dia ada dia punya switch. Okay, kalau kita type hub, kita akan nampak senarai lah apa command kita boleh run. Contohnya kita type command nodes, kita nampak kita ada C0, ada H1, H2, S1. C0 ni maksudnya kita ada controller satu, kita ada dua host dan kita ada satu switch. Contohnya kalau kita tengok apa lagi yang ada dalam tu, link, LINKS, dia akan beritahu host 1 port ETH0 is connected to switch 1 port ETH1. Dia punya link dia dalam environment tu. Contohnya saya nak ping antara dua-dua tu. So saya boleh buat H1 ping H2. So sekarang ni dia tengah ping lah antara dua host tu. Apa dia buat daripada host 1, dia akan connect ke switch 1, ping ke H2 dan dapat reply. Dan kita boleh juga terbalik H2 ping H1 dan sebagainya. Dan bagusnya dalam mininet ni kita boleh buat run command hyperv. Hyperv ni untuk test speed test. Mereka running TCP bandwidth speed test antara H1 dan H2. Ini adalah dia punya basic environment lah. Dia cuma ada satu host, dia ada dua host, satu switch dan satu controller. Jadi actually kita boleh buat banyak lagi. Kita boleh buat banyak switch, kita boleh buat banyak host dan sebagainya. Ini sampel dia. Okey, ada soalan? Tak ada soalan ni ya? Okay, saya nak sebab
bila kita run pakai yang Mininet ni, dia punya controller tu adalah built-in. Dia built-in dalam Mininet itself. Maksudnya dia bukan pakai yang macam kita pakai controller yang kita pakai apa, floodlight, daylight dan sebagainya. Saya boleh exit benda ni dan saya boleh run command sudo mn controller. Saya nak katakan saya nak run pakai controller yang kat luar, remote. Okay, sekarang kita tengok bila kita buat command macam ni, dia akan create satu network tapi dia tak boleh connect ke controller. Maksudnya controller kat luar tu tak running. Dia tak ada jumpa controller dekat luar yang dia boleh communicatekan untuk benda tu. Okay, apa kita buat kalau saya try ping sekarang ni, H1, ping H2, dia takkan dapat. Sebab dalam switch itself, dia tak ada lagi apa-apa rules yang diberikan oleh controller. Sebab tak ada controller sekarang ni. That's why dia tak boleh ping. Dan kalau tengok dalam switch, dia kosong. Dalam table tak ada isi. Dia kosong, dia tak ada apa-apa arahan. Berbandingkan kalau kita buat yang tadi, exit, kita run balik, sudo nm. Ini macam ni, dia dah ada. Dia ada dia punya controller, dia ada dia punya switch dan sebagainya. That's why kalau kita ping H1, ping H2, dia dapat. Sebab bila H1, ping H2, dia akan communicate ke switch. Switch akan tanya ke controller, aku nak ke mana paket ni? Controller akan check, okay, port switch ni, paket ni kau hantar ke port nombor 2, pergi ke host nombor 2. Baru dia akan buat rules dalam switch tu yang bolehkan ping tu berlaku. Boleh, ada soalan? Ini simple punya demo lah kita nak build ni kan. Dan kita boleh buat banyak lagi. Saya dah ada plan, ada a few apa, hands-on saya nak buat, bukan setakat pakai yang virtual box daripada Mininet. Saya dah ada kita punya apa, saya punya Ubuntu yang kita boleh connectkan ke remote controller dan kita boleh tengok apa trafik yang datang ke remote controller tu, boleh kita communicatekan antara host, dan bila kita buat hyper test dan sebagainya, kita boleh nampak apa paket-paket yang di-collect pada peringkat controller. Tapi sebab masa tak mengizinkan, sekarang pun dekat ke 10 dah. Kalau saya start saya punya yang second part of hands-on yang pakai Ubuntu tu, mungkin 10 hingga 15 minit jugalah untuk cover the whole process. Sebab kita kena, sebab bila kita pakai yang Ubuntu yang tersendiri, kita kena install masing-masing. Kita kena install Mininet, kita kena install controller, kita kena install dia punya apa, virtual switch dan sebagainya. Dia ada a few step yang kita kena buat. But kalau pakai yang sekarang ni, yang Mininet, yang VM ni, dia memang dah pre-built, dia dah bundle sekali semua tu. Cuma limitation dia, dia pakai OS lama, Ubuntu 14.04, dan dia tak boleh nak integrate dengan control lain, control luar. Sebab bila kita nak try install control luar dalam Ubuntu yang lama ni, dia banyak dependencies yang diperlukan. That's why tak disarankan lah untuk gunakan ni sebagai production. Untuk kita try dapatkan pengalaman, nak develop satu SDN environment tu macam mana kita nak masuk dalam controller ni, nak tengok dia punya paket-paket dia pun tak nampak detail. Dia better pakai yang tersendiri punya. Mungkin dalam next bootcamp ke, kalau ada lagi nanti kita boleh cover lebih detail benda tu. Kita boleh simulate, katakan orang buat setup macam mana, apa yang nampak dalam controller tu, apa paket yang masuk dalam controller, kita boleh nampak. Maksud saya dah buat dah demonstrate, cuma tak ada masa nak tunjukkan pada hari ni. Dekat Malaysia pun mungkin dah pukul 5. Mungkin masing-masing pun dah ada urusan lain nak ambil anak ke. So saya tutuplah saya punya sesi hands-on ni terlampau singkat kalau untuk kita cover semua topik ataupun apa yang saya nak tunjukkan. Tak mesti masa. Mungkin next time insyaAllah kalau ada masa lagi kita akan terus buat. Saya serahkan kembali lah kepada pihak penganjur. Terima kasih. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak. Okay.